welcome back to my channel. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah pembunuh bersiri yang sentiasa senyum dan ketawa. Ya guys, rupa paras yang kelihatan innocent dan nerdy bukan bermaksud seseorang itu seorang yang baik dan tidak berkemungkinan untuk melakukan jenayah kejam seperti pembunuhan bersiri. Kes Nanny Dawes yang dikenali sebagai Giggling Granny di Amerika Syarikat suatu ketika dahulu membuktikan kenyataan ini. Seperti apa kisahnya? Teruskan menonton ya guys. Tapi sebelum itu jangan lupa like, subscribe, dan klik button notifikasinya biar Anda tahu kalau saya upload video terbaru. Tanpa membuang masa lagi, let's go to the story. Nama sebenar Nanny Dawes adalah Nancy Hazel. Dia dilahirkan di Blue Mountain, Alabama pada tahun 1905 kepada pasangan James dan Louisa Hazel. Nanny mempunyai 3 orang adik-beradik perempuan dan seorang abang. Bapaknya seorang yang kasar dan tidak mementingkan pendidikan. Mereka juga tidak dibenarkan berinteraksi sosial bersama rakan sepergaulan mereka. Ia tidak pernah merasakan bangku sekolah. Masa kecilnya dihabiskan mengerjakan pekerjaan pertanian bersama orang tuanya. Pada saat berusia 7 tahun, Nanny mengalami sebuah kemalangan dan menyebabkan kecederaan di kepala. Dia juga sering pingsan setelah kejadian itu, dan hal itulah yang bakal mengubah hidupnya selamanya. Nanny remaja yang mempunyai sebuah mimpi sederhana di mana ia ingin hidup bahagia bersama calon suaminya kelak. Ia juga sering membaca kisah-kisah romantis saat dirinya merasa kesepian. Pada usia 16 tahun, dia telah mengawini Charlie Blake hanya selepas 4 bulan menjalinkan hubungan cinta. Mereka bertemu di sebuah kilang pengeluaran kain di mana keduanya bekerja. Mereka memiliki 4 orang anak perempuan sepanjang perkawinan. Kehidupan sebagai seorang ibu mengubah diri Nanny. Menjadi seorang ibu bagaimanapun bukanlah sesuatu yang mudah, dan Nanny menghadapi kesukaran menyesuaikan diri dan dia mula menjadi seorang pemabuk. Apabila 2 orang anak perempuannya mati secara mengejut dan misteri, Charlie melarikan diri daripada Nanny bersama seorang lagi anak mereka, Melvina. Charlie meninggalkan bayi mereka yang baru lahir yaitu Florine dalam jagaan Nanny. 2 tahun selepas perceraian dengan Charlie, Nanny telah berkahwin dengan Frank Harrelson dan mereka tinggal di Anniston, Alabama. Walaupun Frank seorang alkoholik dengan rekod jenayah, perkahwinan mereka bertahan selama 16 tahun. Namun segalanya bukan indah belaka. Pada tahun 1945, ketika di sebuah pesta di rumah mereka, Frank telah menyerang Nanny secara pribadi. Tindakan ini adalah satu kesilapan besar buat Frank dalam jangka masa panjang. Frank telah dilaporkan mati secara misteri akibat keracunan tidak lama selepas kejadian di pesta tersebut. Nanny kemudiannya berkahwin dengan suami ketiganya yaitu Ernie Lanning. Mereka bertemu melalui iklan dating dalam sebuah akhbar North Carolina. Seperti Frank, Ernie juga adalah seorang pemabuk dan kaki perempuan. Tidak lama selepas perkahwinan mereka, Ernie telah mati mengejut akibat serangan jantung. Sangat misteri. Tidak lama selepas kematian Ernie, rumah milik pasangan tersebut telah musnah akibat kebakaran.
dan Nini memperolehi duit insurans rumah. Suami keempat, Richard Morton, mati akibat keracunan tidak lama selepas ibu Nini, Louisa, datang untuk tinggal bersama pasangan itu pada tahun 1953. Walaupun dengan semua tragedi yang berlaku, Nini belum puas untuk melalui alam perkahwinan. Malah tahun yang sama kematian Richard, Nini berkahwin buat kali kelima dan terakhir. Kali ini dia berkahwin dengan Samuel Doss yang berasal dari Tulsa. Tidak seperti suami-suami sebelumnya, Samuel adalah seorang yang warak dan kerap ke gereja untuk beribadat. Samuel dan Nini walau bagaimanapun tidak serasi. Tidak lama selepas mereka berpindah bersama, Samuel secara tiba-tiba jatuh sakit disebabkan simptom seperti demam. Dia akhirnya dikesan mengalami jangkitan pada saluran penghadaman dan berjaya dirawat dan sembuh di hospital. Tidak lama selepas kepulangannya ke rumah, dia ditemui meninggal dunia, guys. Untungnya dokter pribadi Samuel yang terkejut dengan kematiannya yang secara tiba-tiba telah mengarahkan mayat Samuel di autopsi. Dokter menemui sebab kematian sebenarnya adalah disebabkan tahap kandungan arsenik yang tinggi dalam badan Samuel. Seperti sesuatu yang tidak kena, mereka mengesyaki berlakunya perbuatan khianat dan serta-merta membuat keputusan untuk membuat laporan polis. Pihak berkuasa kemudiannya menahan Nini dan akhirnya dia didakwa menyebabkan kematian Samuel. Segala kebenaran mulai terbongkar. Setelah ditangkap, Nini langsung tidak menyembunyikan apa yang dia lakukan kepada suaminya itu. Malah dia turut mengaku membunuh 4 daripada suaminya. Peliknya, ketika membuat pengakuan, dia kerap kali ketawa sambil menceritakan apa yang dia lakukan kepada mangsa-mangsanya. Mengejutkan lagi, Nini turut mengaku membunuh beberapa lagi orang lain selain suaminya, termasuklah kakak, cucu lelaki, dan ibunya sendiri. Dia didakwa dengan pembunuhan berganda. Dianggarkan pembunuhan yang dilakukan sekitar 8 hingga 11 korban. Dia dikatakan menggunakan racun arsenik dengan membunuh semua korbannya. Dia juga akhirnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Nini menjadi terkenal kerana perlakuan peliknya di dalam mahkamah. Dia juga turut digelar sebagai Giggling Granny, nenek ketawa, kerana cara ketawa dan senyumannya yang aneh ketika menceritakan semula tindakannya yang tidak berperi kemanusiaan itu. Sesetengah daripada masyarakat menyalahkan kecenderungan membunuhnya itu kepada kecederaan kepala semasa kecil. Namun, Nini mempunyai perspektif yang berbeza. Menurutnya, dia mendapat inspirasi tersebut daripada novel cinta romantik bagi mencari suami yang sempurna. Kata Nini kepada polis ketika disoal siasat, "Itulah sebabnya saya mencari seorang pasangan yang sempurna. Cinta sejati, cinta sebenar kehidupan." Nini menggunakan cara ini untuk mengurangkan hukuman yang dikenakan terhadapnya akibat pembunuhan yang dilakukan. Walaupun ini bukanlah kisah pembunuhan paling sadis dalam sejarah dunia, namun senyuman dan gelak tawa Nini dalam menceritakan kejadian yang berlaku pasti membuatkannya sebagai salah seorang penjenayah paling menggerunkan di abad ke-20. Nah guys, jadi itulah tadi kisah seorang pembunuh bersiri yang sentiasa tersenyum dan ketawa. Seperti yang saya katakan tadi, rupa paras yang kelihatan innocent dan nerdy bukan bermaksud seseorang itu seorang yang baik. Jadi sentiasa berhati-hati dengan orang yang berada di sekeliling kita. Oke guys, itu saja untuk video kali ini and thanks for watching. See you on my next video. Bye bye.